Ada tak siapa yang edit saya punya ni? Edit saya punya video ni. Ada tak siapa? Tak ada kan? Alright, okay, let's continue our lesson for today. Alright, okay. So, last class, we finished at page 49. Okay. So, hopefully kamu dah cubalah. Okay, semua. Alright, macam mana nak solving quadratic inequalities. Kalau macam tu. Okay. So, hopefully kamu dah ni lah. Dah buat lah. Okay, tapi kalau ada modulus macam ni, ada tak sesiapa yang dah buat ni? Nombor sebelah ni, macam nombor contoh sebelah ni. Dia punya ni ada modulus tu. Macam mana kita nak ni? Nak selesaikan dia? Ada contoh. Ada contoh saya bagi. Kalau tak ada, so macam mana? How to solve? Soalan yang ada modulus macam ni. Kamu tahu kan? Ini maksudnya modulus. Tahu kan? Tahu. Tahu. Okay, so macam mana tu? Macam mana tu kita nak buat kalau ada modulus macam tu? Soalan ni rasanya dalam silibus SPM tak ada kot. Saya tak pastilah, tapi just nak uji lah untuk pengetahuan kamu. Kalau macam ni, kamu kena bagi dua. Kalau kita buangkan dia punya modulus, dia jadi apa? Jadi apa? Plus minus 13. Maksudnya ada dua lah nilai. Ada dua, tak silap ada 4 jawapan kamu boleh dapat nanti. 4 jawapan, mungkin ada dua lah ni inequalities. Cuba buat lah, try. Alright. Okay, now let's continue our lesson. Okay, type of roots. Type of root of quadratic equation. Type of roots. Apa maksud type of root tu? Okay, so type of root tu macam sebelum ni kan roots tu adalah dia punya value of x kan. Okay, so roots tu value of x tu dia ada type dia, ada jenis dia. Okay, so the answer, kamu dah review belum ni? Dah review belum ni semua ni? Dalam ni dah review belum? Dah tengok belum video ni? Dah belum? Dah. Okey, mana yang dah tu, terima kasih. Alright, sebab itu adalah cara Jangan cakap jangan kamu fitnah matematik tambahan ni susah, sedangkan bila saya suruh review je video yang saya buat ni, video YouTube tu kamu tak review. Lepas tu bila ajar time tu lah baru nak belajar. Itu silapnya. Itu kesilapan kamu. Okey, tapi tak apa, kita sambung. Okey. The answer to an equation are called the roots. The answer. The answers. Okay. Roots. Maksudnya value of x tu lah. Okay. Consider solving the following 3 quadratic equation using. Kita consider, kita guna formula. Okay. Kita guna formula. So there are 3 types. Okay. 3 types of quadratic roots. 3 types of root. Okey, yang pertama two distinct root. Okey, apa maksud distinct tu? Apa maksud distinct? Different. Okey, different. Different. Different ke different? Ada e kot. Tak boleh. Bukan. Different. Maknanya beza. Ada dua nilai x yang berbeza. Contohnya macam ni lah. Okay. Contohnya macam ni, ini equation dia dan ni adalah nilai x yang pertama dan ni x yang kedua. Okay, two different root or two distinct root. Okay, ini yang pertama. Yang kedua, two equal roots. Okay, two equal roots, that means okay, dia punya x dia tu sama. Okay, dan yang ketiga, zero root. Okay, zero root, no solution. No solution pun boleh juga. No solution tu sekiranya, okay, yang ini. Dalam set ni, bila kita masukkan, dia dapat set negative 20. Cuba tekan set negative 20. Dapat nilai tak? Apa dia tulis?
kat kalkulator kamu. Cuba cari nilai tu. Dapat apa? Max error. Max error undefined. Okay. So undefined. Nanti bila kamu further study, kamu akan belajar nilai undefined ni. Cert negatif. Dia akan panggil I tau. I tu, okay, complex number. Dia panggil complex number. I. I ni equal to, I ni adalah sama dengan negatif cert 1. Negatif cert 1. Silap. Okay, cert negatif 1. Itu nanti. Kalau tak sabar nak belajar, tunggulah, further lah study. Okay, so yang ini B squared minus 4AC ni kita panggil discriminant. Alright. Okay. So discriminant ni, okay, nature of roots. Okay, nature of roots dia tu kalau positif. Okay, kalau ini adalah nilai. Dia punya dia punya value of discriminant. Okay, value of discriminant. Contohnya, discriminant ni, kalau kamu tengok kat sini, cert 36. Okay, cert 36 kamu dapat positif 6. So that means dia lebih besar daripada kosong, kita akan dapat 2 real distinct root ataupun 2 distinct root. Okay. Kalau discriminant dia, kamu masukkan nilai A, B dengan C ni, kamu dapat sama dengan kosong. Okay. Contohnya dekat sini, nilai nilai A dia 1, B dia 6 dan C dia 9. Okay. Kamu dapat cert 0. Okay. So ini 0. So kamu akan dapat 2 equal roots ataupun equal root. Okay. And then kalau kamu dapat nilai negatif, okay, which is nilai discriminant tu, discriminant tu negatif. Negatif 1 sebab dia less than 0. That less than 0 maksudnya dia start pada negatif 1, negatif 2, negatif 3 and so on. Okay. So negative value, so dia no roots. Okay. Or no root. No roots. Ada S. No roots. Okay. So 3 benda ni lah. Okay. So 3 benda ni yang kamu kena ingat. Untuk nilai, kalau kamu masukkan nilai A, B dan C ke dalam discriminant. Okay. So kita tengok contoh. Okay. Kita tengok contoh macam ni. Okay. Related dia. Okay. Discriminant ni dengan graph. Okay. Relationship between value of discriminant. This is discriminant. Okay. Discriminant. Okay. Dalam bahasa Melayu, dia panggil apa discriminant ni? Siapa tahu? Guys. And position graph. Okay guys, siapa tahu position diskriminasi. Pembeza layan. Yes, pembeza hayalan. Bukan pembeza layan, pembeza hayalan. Right? Okay, pembeza hayalan. Bukan pembeza layan je ke? Oh ya ke? Pembeza layan Saya belajar selama ni cikgu panggil pembeza layan. Oh, pembeza layan. Okey. Saya pun dah lupa dah. Ini zaman masa saya, korang belum lahir lagi Masa tu form 4, form 5 saya 95, 96. Bayangkan berapa puluh tahun yang lepas. Okay. So kita tengok relationship dia. Relationship, okay, between the discriminant
dengan position of graph dia. So kalau dia two distinct root, okay, that means nilai positif lah, nilai positif. Okay, so ini nilai A, nilai B, okay, ataupun nilai A, nilai B. Macam ni keadaan dia. Ini untuk smile, ini untuk set punya graph. Smile and set. So macam ni je lah. Okay. Dia kalau dia sangat berguna, benda ni sangat berguna kalau kita nak mencari apa ni? Kalau kita nak mencari yang kita lorek-lorek tu, Kalau dia lebih besar daripada kosong, so kita lorek dekat sini. Ingat lagi tak? Last class tu. Ingat. Okay. Kalau apa ni, kita lorek kat sini lah. Lorek kat atas ni. Sangat berguna lah untuk relationship ni. Kalau yang smile, kalau yang set, dia dekat tengah-tengah. Sebab apa? Atas ni adalah positif. Okay. Okay. So tapi untuk inequalities, untuk kes 2 ni dia tak akan mungkin berlaku. Okay, untuk inequality, soalan tak akan keluar macam ni, jangan risau. Dia sama ada lebih besar daripada kosong dengan kurang daripada kosong sahaja. Okay, ada soalan kawan kamu ditanya, kenapa kita tak boleh lorek dekat tengah untuk positif? Adakah nilai dia akan berubah kalau lorek dekat tengah? Okay. Sebenarnya itu lebih kepada macam simbol lah. Sebenarnya boleh je kita lorek kat tengah ni. Okay, macam ni kan. Kamu cakap ni kan. Alright. Boleh je nak lorek. Boleh je nak lorek. Tapi nanti takut kamu confuse. Sebab bila ada dua macam ni, lorek macam ni, okay, nilai inequalities dia apa? X lebih besar daripada B dan X kurang daripada A. Kalau kamu dah lorek macam ni, kan? Kamu ingat nanti jawapan semua yang macam kat tengah ni. Yang X di tengah-tengah macam ni. Faham tak? Okay? Tak ada sambungan zero untuk yang lorek itu. Itu lagi jawapan lagi satu lah. Alright? Okay? Boleh Okay, itulah. Itu salah satu dia lah. Positif. Alright, so yang ini pula, ini tak ada kaitan dengan inequalities, tapi kamu kena tahu kalau dia equal roots. Kalau equal roots, okay, kalau dia equal roots, kita boleh cakap dia, okay, equal root maksudnya equal root lah, equal root. So keadaan dia macam ni, dia satu nilai sahaja, satu nilai sahaja. Touch at 1 point. Alright, kalau ni two different points. Kalau two distinct root. And then case ketiga. No roots. Okay, no roots macam ni lah. Dia tak menyentuh pun part CX. Kalau kamu tengok tadi yang greater than dengan equal to 0 ni, dia touch. Okay, touch the x-axis. Kalau kamu tengok ini touch x-axis. Ini pun Allah. Ini pun touch x-axis. Walaupun pada satu titik. Tapi untuk no roots, okay, kalau no roots, nilai discriminant tu negatif, dia does not touch the x-axis. Tengok dia tak touch pun, dia tak touch pun, dia sombong. Dia sombong lah. Alright, sombong macam tu. Okay, so kita tengok example ada tak kamu, ada pada kamu yang kat situ tu. Alright. Okay, so kita tengok yang ini Okay, so dia cakap show that the function is always negative for all value of x. Always apa ni? Always negative. Alright. So macam ni dia cakap discriminant tu, apa kegunaan discriminant tu tadi? Kita ulang kaji balik. Discriminant tu apa dia punya ni? Right?
Kita nak menentukan dia punya nature of root. Okay, menentukan dia punya nature of root. Okay, kita tengok soalan nombor 1 ni. Kita tentukan dulu. A equals to 4. B equals to -2. And C equals to -5. Okay, setakat ni what my explanation, faham ke tak faham ni? Setakat ni faham tak? Faham. Okay. Faham Okey, kalau faham bagus. Sebab saya ada baca kamu punya soal selidik tu. Ada yang cakap saya ajar laju kan. Okey, kalau ada kalau rasa saya ajar laju ni, alright, tulis je kat ruang komen ke apa ke untuk saya slow. Kadang-kadang ni saya tak sedar. Okey? Saya tak sedar sebab level kamu ni, pada kamu memerlukan slow kan. Slow-slow ajar apa semua. Macam level saya ni kadang-kadang benda ni nampak je senang. Senang. So boleh laju-laju macam tu lah. Kamu kena faham keadaan tu. Kalau laju, okay, slowkan saya. Don't worry. Alright, okay. Now kita tengok ni. Always negative. Show. Maknanya dia suruh show. Show ni tunjukkan always negative. So nilai A, B dengan C tu kita guna discriminant lah. B squared minus 4AC. Okay. Nilai tu selalu negatif kan. So kita masukkan nilai A tu. B dengan C. So negatif 2 squared. Minus 4. A dia 4 dan value of X always negative. Okay. Always negative Ini kalau tengok ni bukan 2. Negatif 2, negatif 5. Bukan dia 2. Itulah, kejap darabkan dengan negatif 5. 2x. Salah. Salah. Okey. Salah. Okey, A itu adalah negatif 2. B sama dengan 4. C sama dengan negatif 5. Okey. So, apa tadi? A, B squared. B tu sama dengan 4. Okay. A tu sama dengan negatif 2. C tu sama dengan negatif 5. So, dapat negatif berapa? 24. Kan? Kawan-kawan cakap negatif 24. Betul? Okay. So, negatif 24. Alright. Therefore, B squared minus 4AC less than 0. Okay, always lies negative for all X lah. Kalau macam ni. Okay. Boleh tengok contoh dekat sini lah. Kalau positif, positif lah. Okay, sama. Yang penting, kita nak uji dia punya value of X tu negatif ke positif ke. Alright, dengan menggunakan discriminant ni. Okay. Lepas tu show ni kamu boleh ni lah. Okay, sekarang kita tengok yang contoh nombor 4 pula. Okay, kalau contoh nombor 4 ni, okay, boleh tak kita factorize equation ni? Boleh tak kita factorize? Guys? Boleh tak kita factorize? Takut. Takut ke takut? Mana satu ni? Takut ke apa ni? Tak pasti. Okey, apakah yang memungkinkan kita boleh factorize? Ada nilai nyata? Ada nilai nyata? Kamu tengok equation tu pun kamu dah tahu dah. Boleh factorize ke tak boleh? Cuba tengok equation ni. Boleh factorize ke tak boleh? Tak. Kenapa? Sebab ada K. Sebab ada? Sebab ada K. Sebab ada nilai K ni. Mana boleh factorize. Siapa yang boleh factorize? Dahsyat lah kan. Tapi memanglah kalau ikut logik, itu logik matematik. Alright? Kalau tak boleh, mesti ada sebab dia. Sebab ada K, memang tak boleh factorize. Kalau macam yang contoh macam ni, kalau kita nak factorize ni boleh ni.
Boleh factorize. Factorize atau tak, tapi still boleh lah cari jawapan nilai X. Betul kan? Betul kan? Masih boleh cari nilai X sebab nilai X sahaja yang unknown. Tapi untuk yang ini ada dua unknown, X dengan K. So memang tak boleh factorize. Tapi apa maklumat yang dia bagi? Apa maklumat yang dia bagi? 2 equal roots. 2 equal root. So kalau 2 equal root, that means dia ada kaitan dengan Discriminant. discriminant. Ingat tu, ini dia punya basic knowledge lah untuk kita solve. So B squared minus 4AC kalau 2 equal root greater than 0. Alright. So kita tentukanlah A equals to 1, B equals to K and C equals to 9. Gitu Sir, Ya. kenapa greater than 0? And 2 equal roots equal ke? Has 2 equal root. Okay. Sorry ya Allah. Ni equal to 0. Alright, equal to 0. Okay, so dekat sini kita masukkan nilai A, B dengan C dia. A dia right. B dia K kuasa 2 minus 4. Okay, A dia 1 dan C dia 9 sama dengan 0. Okay, now saya nak kamu fokus kepada persamaan yang baru ni. Sebab dia 2 equal root, so equals to 0, persamaan yang baru. Ada berapa unknown sekarang ni? 1. Ada 1 unknown. So daripada 2 unknown, okay, for 2 unknown, okay, unknown, sekarang now become 1 unknown. Itu matlamat dia kalau kita faham maklumat yang diberi dan kita boleh solve. Itu tujuan dia, okay? So kita pun selesaikanlah. K kuasa 2 minus 4 times 9 is 36 equals to 0. Okay? 6 kan? So ada dua cara kaedah, 2 different root ataupun macam ni lah. Kalau nak senang, K squared equals to 36. So K equals to plus minus 36. Okay. So equals to plus minus 6. Okay. Okay, nombor 5. Nombor 5 siapa nak jawab? Aiman Zulfairi. Nombor 5 ni. Apa maklumat dia bagi? First kita tengok dia punya equation dia. Boleh selesai tak? Okay, this is how we analyze the problem. Okay, ada Y equation ni. Boleh selesai ke tak boleh? Aiman, boleh cakap tak? Ya. Boleh ni, boleh selesai ke tak boleh ni? Kalau tengok equation ni. Boleh. Boleh kot. Ada kod tu macam tak ni ke? Kamu faham? Tak boleh. Kamu Sebab dia ada faham? 2. Kamu faham tak apa yang saya explain, kita bincang soalan nombor 4 ni? Faham ke tak faham? Faham. Yang lain faham tak? Faham, sir. Ada yang tak faham? Ada tak faham, saya terangkan lagi sekali. Alright. So nombor 5, okay, kalau dah faham semua, kita tengok soalan nombor 5 ni. Satu masalah tu kita kena analyze dengan ilmu yang penuh di dada tu, and then kita apply. Faham tak? Step dia sama je. Alright. Pertama sekali kita tengok, kita analyze equation ni. Alright, kalau kita nak find the value, kita kena tengok ni kan. Ni tak boleh factorize, tapi dia ada bagi tahu, dia cakap no real roots ataupun no roots.
Okay, so analyze yang kedua, kalau dia bagi maklumat no roots, okay, apa yang kita nak guna? Anyone? Less than 0. Apa yang less than 0 tu? Aina, B2 minus 4AC. tu panggil apa tu? Discriminant. Okay, lengkap semua lengkap semua saya tanya. So lain-lain pun kena ingatlah kan. Okay, so that means daripada sini kita dapat B squared minus 4AC less than 0. Okay, and then kita carilah A sama dengan 3, B sama dengan 2, C sama dengan K. Jangan buat macam saya ni, kamu listkan lah A tu apa, B tu apa, C tu apa. And then masukkan, kamu akan dapat apa ni? Sepatutnya soalan dia find the range. Tolong ni ada typo find the range. Okay, not value. Find the range of K. Find the range, bukan values Find the range. Typo kat situ tu. Okay, cuba masuk buat. Cuba try, test, tengok. K lebih besar daripada 8. K greater than 8. Ada tak yang lain? Betul tak? So kita masukkan 2 kuasa 2 tolak 4 darab 3 darab K less than 0. So 4 tolak 12K. K less than 0. Macam mana? Macam mana boleh dapat 8 ke apa semua? Okey. Dapat tak macam ni? Dapat. Okey. So kalau macam ni, kamu suka pindahkan mana? Yang pindahkan yang 4 ataupun negatif 12K pindah ke kanan? Negatif 12K pindah ke kanan jadi positif. Itu Aina. Yang lain? Pindah 4. Negatif 12K. Okey. Negatif 12K. Okey. Dia macam ni. Kalau pindahkan negatif 12K tu, itu biasanya bijak lah. Tapi kena hati-hatilah kan. Alright. Kena hati-hatilah bacaan dia nanti. Okey. Tapi kalau equation memang negatif 12K lah kita pindahkan kan. Sebab dia negatif kat sini. Okey. So, saya buat dua lah supaya masing-masing faham lah. Ada dua version yang kita boleh buat. Okey, version yang pertama, kita pindahkan 12K ni dulu. So, kita dapat 4 less than 12K. So, kita bahagikan dengan 12. Kita dapat 1/3 less than K. Okey, tapi kan, jawapan untuk untuk jawapan akhir lah kan. Jawapan akhir biasanya K tu belah kiri ke belah kanan? Belah Kiri kan. Alright. So kalau belah kiri, kamu kena baca. Okay, you have to baca dari kanan ke kiri. Cuba baca. K greater than 1. 1/3. Kena faham Tengok dia punya tanda berubah. Sebab kita baca dari kanan ke kiri. Saya takut nanti ada yang buat macam ni. K less than 1/3. Sebab dia baca macam ni. So hati-hatilah. Okay, so hati-hati. Okay, ataupun kita pindahkan 4 kita pindahkan ke kanan. So kita dapat negatif 12K less than negatif 4. Alright. Lepas tu kita bahagi. Bila kita bahagi dengan 12, negatif 12, bawah negatif 12. Okay, automatically, alright, tanda tu berubah. Dia jadi greater than.
Okay, so K greater than 1/3. So mana-mana pun boleh tak kisah, tak ada masalah. So saya tunjuk dua cara, kamu guna mana yang sesuai. Ini untuk inequality saja. Kalau equation ini sama dengan, okay, saya prefer kamu pindahkan inilah, negatif 12K ni ke kanan. Okay, sebab negatif 12K tu dah negatif lah. Okay guys, are you with me? Yes. Yes, Yeah. Alright. Yeah. Oh, besok kelas kimia pula pukul 9. Yeah. Macam tak ikhlas je. Sabar je lah. Okey, sekarang kita tengok pula soalan nombor 7. Nombor 7. Yes. I like it. Number 7. Okey. So kalau macam ni macam biasa. Alright. Ada K, nilai K. So kita, dan kemudian yang kedua, 2 distinct roots. Okay, so apa dia punya diskriminan dia? B squared minus 4AC apa? Greater than 0. Okay, greater than 0. Okay, so kita kena tentukan. Okay, nilai A dia berapa? 3, senang. B dia negatif 4. C? Negatif K plus 5. Negatif K plus 5. Boleh tak saya tukar kepada 5 tolak K? Mestilah boleh kan? Sebab apa? 5 tu positif kan? 5 tolak K atau negatif negatif K tambah 5. Or K minus 5. Silap. 5 minus K. Okay. 5 minus K. So yang kedua lah, 5 minus K tu lebih cantik lah kan. Sebab 5 tu tak ada tanda negatif. Kalau yang ini, negatif K plus 5 ni dia tak cantik. Itu je. Tapi mana-mana kamu nak guna, tak ada masalah. Okay, mana-mana nak guna tak ada masalah. So kita masukkan lah. Okay, masukkan nilai dalam nilai B, nilai A, nilai C. Cuba try 1 minit. Dah. Okey, dah. Okey, dah kan. Okey, nak bincang ke apa? Nak saya bagi jawapan ke apa? Jauh. Jauh. Saya bagi jawapan, kamu semak Okey, B dia negatif 4 square. Kalau saya silap beritahu 4A dia 3, C dia negatif K plus 5. Okey, greater than 0. So 16 minus 12 times negative K plus 5 greater than 0. Saya buat satu-satu. Okay. And then 16 minus plus 12K minus 60 greater than 0. Okay, 60 tolak 16 dapat berapa? 44. So negative 44 greater than 0.
pindahkan sahaja ke kanan. Negative 44 tu dapat 12K greater than 44. And then K greater than 44 divide by 12. K greater than 11/3 11 Ya, betul. Ha. 11/3. Okey. Lagi satu tolong ni range. Range. Sebab dalam exam dia akan bagi tahu find the range, bukan value Find the range. Tapi sebenarnya kalau nak value pun boleh juga. Kalau katakan dia nak value, kamu kena tengok K tu sama dengan, tapi tak adalah find the range sebenarnya. Find the range. Right? 11/3. Okay. Semak, tolong semak jawapan kamu Okay, so ada plenty of question you can do as your exercises. Okay. Ni homework lah. Okay, homework. Kamu 21 hari bulan 7. Lain tu buatlah hopefully. Tapi ini masih lagi belum cukup belum cukup lagi latihan untuk kamu improve. Ingat sampai tahun depan. Kena cuba soalan lain pula. Okay, so intersection of a line and a curve. Okay, ini rasanya ini kalau ni lah. Okay. Right. Saya tambah kalau dia melibatkan set and smile. Okay, set and smile. Okay, macam ni. So ini dia punya untuk set lah yang biru ni. Ini pun sama untuk set. Saya buat kat tempat lain lah. Untuk set dia macam ni. Boleh juga. Gitu Ataupun kalau untuk set, dia tak menyentuh pun. Okay, dia sama je sama je. Saja je saya bagi. Alright, tapi ada kat sini yang kamu kena faham a few terms. Alright, okay, a few terms yang kamu kena tak faham. Okay, line cut curve at two distinct points itu sama. Ini untuk 2 points. 1 point intersection. Okay, this mean the line touch the curve at 1 point, and then this means that the line is tangent to the curve. Tangent. Right? Okay, tangent. So that means tangent tu ini dipanggil tangent line. Tangent dipanggil tangent. Okay? Pernah belajar tak? Tangent tu apa? Pernah dengar tak? Tangent tu apa? Tangent line. Form 3. Form 3 ada Tangent line. Sin cosine. Itu trigonometri. Trigonometri tu lain. Faham? Okay? Tapi pernah dengar lah nama dia. Dia dua benda yang berbeza. Tangent, dia ada dua. Ini tangent line. Okay, line pada garisan. Tangent yang lagi satu tu dia melibatkan trigonometri. Trigonometri ni itu melibatkan angle. Alright, bagus juga kamu beritahu tu supaya kamu tahu perbezaan tangent tu. Tangent line macam ni tangent line. Tangent lagi satu tu dia berkait dia ada berkait dengan angle. Trigonometri. Alright, very good. Tak apa, respon je. Betul salah saya share lah dengan kamu kalau kalau kurang tepat tu. Okay. Okay, ini dia punya macam tadilah dia ulang je balik. Okay. The condition for quadratic equation have real root is yang inilah. Okay. Ini nota-nota yang kamu boleh faham lah Okay, sekarang kita tengok pula. Kalau macam ni macam mana? Tak silap saya yang ini melibatkan mungkin ni kot kena
Tak apa, kita cubalah, kita bincanglah macam mana. Kita tengok soalan dia. Alright. Tengok soalan nombor 3. Nombor 3. Okay. 2 different points. Cut the x-axis. Nombor 1 lah, nombor 1 Nombor 1, sorry. Alright, okay. Find the range of P if the graph of the quadratic function. Okay, this is the graph. Tadi equation. Okay. Tadi equation. Sekarang ni function. Tapi dia sama saja. Right? Tadi equation. Now quadratic function. Cuts the x-axis at 2 different points. Nampak tak? Dia dua benda yang berbeza. Dua benda yang berbeza tapi maksudnya satu. Okay. Tadi kalau kita belajar tadi, dia cakap apa? Two distinct root. Kan? Two distinct root. Lepas tu, ni two distinct root, equal root dan juga no roots. Tapi yang soalan kali ni, dia melibatkan intersection of line and a curve. Yang ini Okay. Yang ini. Right, find the range of P. Cuts the x-axis at 2 different points. Gitu 2 different point. So, kalau kita tengok dia punya function, boleh kita factorize tak? When fx sama dengan kosong. Boleh kita factorize tak kalau kita tengok ni? Boleh tak factorize? Tak boleh kan? Sebab ada P tu, ada two unknown. Okay, tak boleh factorize because of two unknown in quadratic function tu. So kena take note benda tu. Itu yang perkara pertama yang nak ni. Kalau dia cakap find the value of x ke apa ke kan, atau find the range ke apa ke, boleh factorize, kita factorize je. Tapi ini tak boleh sebab ada two unknown. Okay, maklumat yang kedua yang dia bagi two different points. So that means, okay, pada graf tu katakan dia macam tu, right? Dia ada dua, okay, two different point yang intersect, okay. Dia cut x-axis kan? Sebab dia cakap cut x-axis at 2 different points. So, apa yang maklumat yang kita bagi tahu adalah b squared minus 4ac. 2 different point, apa dia? Ada 3. Ada 3 kan? 1, 2 and 3. Lebih besar daripada kosong. Sama dengan kosong dan ni. Atau lebih besar daripada kosong, sama dengan kosong dan less than 0. Ada 3 ni discriminant ni. Okay, so yang mana satu? 2 different points. Greater than. Greater than 0. Okay, greater than 0 sebab 2 different. Dia punya keyword dia 2 different. Right? Cuma dia kali ni dia guna points lah. Right? Bukannya root. Bukannya 2 different root. Okay, so kita pun stated lah A equals to 2, B equals to 1 and C equals to 5 plus B. Okay, cuba selesaikan. Buat nombor 1. So, kawan kamu ada buat ni, jawapan dia tolong cek 39/8. Betul tak? 39/8. Betul tak betul? Tak pasti. Tak pasti. Yang lain? Alia cakap betul. Yang lain? Ada tak? Dapat tak? 30 kod. Betul. Banyak sangat malam ni yang pakai kod ni.
Tak panas ke? Saya ni berpeluh-peluh ni. Berpeluh-peluh. Panas cikgu. Panas Tak mandi ke? Panas kot. Saya walaupun dah mandi. Okey, yang lain? Okey, 1 squared minus 4. A dia 2. C dia 5 tambah P. Greater than 0. So, 1 minus 8. 5 tambah P greater than 0. Yelah kamu ni. 1 tolak 40 tambah 8P greater than 0. So kita dapat negatif 39 plus 8P greater than 0. So 39 kita bawa sini. Kalau 39 ni negatif, kita bawa ke kanan, dia tak ada apa-apa Tanda ni tak berubah Tanda ni tak berubah. 8 darab 5 40 kan. Tolak 1 dapat negatif 39. Betul ke kamu bagi jawapan ni? Negatif 39 per 8. Dia negatif. Negatif. Sir, yang negatif 8 darab P tu bukan negatif 8P ke? Negatif 8P yes. Negatif 8P. Okay. Ni negatif 8P. Kan? Alright. So ini negatif. So negatif 8P greater than negatif 39. So bila bahagi dengan negatif 8, bagi negatif 8, so kita dapat P less than 39 over 8. Less than Sir, kalau pindah bukan jadi positif ke? 39 tu. Ya. Hai, apalah saya ni. Ya Allah, sabar je lah. Ni positif kan. So, negatif. So, jawapan dia negatif 39 over 8. Okay. Alright, thank you. Siapa tadi tu? Kuama. Alright. Okay, so ini ni lah. Alright, ini jawapan dia Thank you yang membetulkan saya tu. Buat matematik tambahan ni dia kena tenang tau. Kalau jiwa tak tenang, penat ke apa ke, macam ni lah jadi dia. Okay, sekarang kita tengok nombor 3 pula. Does not touch the x-axis. Okay, so kalau macam tu, apa dia punya discriminant dia? B squared minus 4AC less than 0. Okay? Okay, what is the value of A dia? Sama dengan 2. B sama dengan 3 tolak K. And C dia sama dengan 8. Okay, masukkan. Ini melibatkan kuadratik kot. Ini mungkin melibatkan kuadratik. Okay, B dia 3 minus K squared. Ni dah of course lah ni. Kena libatkan kuadratik kot. 4A 2C 8 less than 0. 4, 8, 16 darab 4. 16 darab 4 berapa? 8, 64. Does not touch the x-axis. Ni kawan-kawan dia tanya ni.
bukan ke equal ke. Ha? Dia does not touch. Okay. Alright. Kalau does not touch tu, inilah. Ni. Situasi 3 ni. Alright. Does not intersect ataupun does not touch. Okay. So, kalau macam ni, kita dapat 3 tolak K squared minus 64. Less than 0. Okay. Kalau macam ni, kamu suka macam mana nak selesaikan dia? Syafiqah Atira. Yes, sir. Macam mana? Kalau macam ni, macam mana? Saya nak opinion. Dia tak ada betul, tak ada salah soalan ni. Kalau macam ni kamu suka macam mana nak solvekan dia? Kembangkan dulu 3 tolak K tu. Okay, itu kamu punya idea. Ainin Kristina? Saya pun kembangkan 3 tolak K tu. Alright. Okay, selain daripada tu, ada tak idea lain yang kamu boleh guna? Dennis Chung. Dennis Chung. Ini jenis masuk, lepas tu ke sana. Kalau kamu macam mana? I just need your idea je. Tak ada right or wrong. Kembangkan juga. Danish Aiman. Roshalish. Danish Aiman. Kembangkan. Malah nak fikir. Alright. Okay. Kita tanya Faiz Hanata ni. Siapa pula ni Faiz Hanata ni? Dekat list saya ni ada nama Faiz Hanata kan? Oh, saya. Lupa nama saya sendiri. Kuasam. Alright, okay. Kalau tanya saya, kalau dah ada macam ni, kalau kamu tengok kan kat sini kan, dia adalah orang cakap two perfect square tau, two different square. Kalau two different square ni, saya suka kuasa 2 terus. Set kuasa 2. Tak boleh. Tak apa, itu Square root. Kamu square root kan dia, setkan dua-dua kan. Tak boleh sebab operasi dia tolak. Operasi besar dia. Okay. So saya suka guna yang ni lah. Two different square kan. Saya akan buat macam ni. 3 tolak K ni square kan. Tolak 8 square less than 0. So macam mana nak factorizekan dia? Macam ni. Macam ni lebih mudah. Tak perlu nak kembangkan lah. Kuncupkan balik lah. Apalah semua tu kan. Alright. Tengok tak sticky kejap. Okay. So, bila macam tu, alright, kita tengoklah yang dekat sini ni, yang dalam kurungan ni. 3 tolak K dengan 8. Okay, sini kita ada plus, minus kan. Okay, plus, minus ni, saya ini ke sini sikit lah. Ini pun ke sini sikit. 8. So, kita ada 3 tolak K dengan 8. Okay, set kedua-dua tak boleh. Lepas tu, Dennis pun cakap kalau pindahkan negatif 64, lepas tu square, boleh juga. Tak ada masalah. Boleh. Itu lagi satu idea. Boleh tak ada masalah. Itu nanti kita buat lepas ni. Alright. Kalau saya suka yang macam ni. Okay. Terus dapat 3 tolak K dengan 8. Okay. 3 tolak K dengan 8. Ini kita tandakan ini tambah, ini tolak. So dia dua benda yang berbeza. Inilah. Dia macam tu. Okay. So kita samakan dengan kosong. Kita dapat nilai K. 3 tolak K tambah 8 sama dengan kosong. Sepatutnya dia kena let kat sini. Let. Ni sama dengan kosong kan. So kita dapat 3 tolak K tolak 8 sama dengan kosong. Kita samakan dia dengan kosong sebabnya kita nak cari nilai K.
Nilai K beza nilai K dengan range of K tu berbeza. Kita nak cari nilai K. Sebab apa? Lepas ni kita ni. Alright, so kita dapat 3 tambah 8, 11. Negatif K tambah 11 sama dengan kosong. K sama dengan 11. Yang kedua pula, negatif K tolak 5. Kan? 3 tolak 8 dapat tolak 5 sama dengan kosong. So, K sama dengan negatif 5. Gitu. Right? Okay. So, dapat nilai K yang pertama dengan K kedua. This is not the final answer. This is not the final answer. Okay? Tapi saya nak bincangkan dulu apa yang Dennis Chung dia bagi idea tadi tu. Okay, dia bagi idea. Dia cakap 3 tolak K kuasa 2. Kita bawakan 64 tu ke kanan. Okay, bawa ke kanan jadi macam ni. Boleh juga. Okay. So kita dapat, lepas tu kita buat macam ni lah. Kita nak cari nilai K kan. Let kita kuasa 2 kan dia. Ini kita tukar jadi sama dengan kosong. Okay, ini jadi punca kuasa tambah tolak 64. Okay, kita tukar, tak payah tukar pun tak apalah. Tak payah tukar. Nanti kamu confuse pula. Okay. Boleh So kita dapat 3 tolak K less than tambah tolak 8. Lepas tu nanti K sama jugalah dapat. Okay. K dapat negatif 5. K sama dengan 11. Sama juga. Macam ni pun boleh. Alright. Okay, very good. That's why saya nak tanya idea kamu tu. Bila ada idea macam ni, mungkin kamu nak penyelesaian dia saya boleh tunjuk. Saya just idea. Idea tu yang penting. Idea tu, kreatif kamu. Okay, so this is K equals to negative 5 and K equals to 11 is not the final answer. Okay, so apa yang kita buat? Kita cari dia punya range pula. So macam mana nak cari range dia? Okay, kita tengok dia punya inequalities yang terakhir. Inequalities yang terakhir dia adalah less than. Ni kan? Less than 0. Okay, dan dia adalah positif. So kita buat smile macam ni. Nilai X. Okay, ni X. So ini nilai negatif 5. Ini nilai 11. So dia punya yang terakhir yang dia punya terakhir inequalities terakhir dia adalah less than 0. So kalau less than 0 dia positif ke negatif? Negatif. Less than 0 dia adalah negatif. So kita nak lorek mana? Atas ke bawah? Bawah. So kita sebabkan negatif ingat kalau X ni untuk paksi X, atas adalah nilai lorekkan positif, bawah lorekkan negatif. Sebabkan dia less than 0, okay, dia punya inequalities terakhir sebelum kita cari nilai K atau nilai X tu. Kan kelas sebelum ni rasa ada bincang kot kita. Okay. So yang terakhir, so kita lorek kat bawah. Kalau dia positif, ni lebih besar daripada kosong, so kita lorek dia dekat atas macam ni lah. Macam ni. Kan? So sebabkan dia di tengah-tengah macam ni, so K pun di tengah-tengah lah. Antara negatif 5 dengan 11. So ini jawapan akhir dia. Macam tu. So boleh salin lah, tengok. Sebab tu saya suruh kamu review dulu saya punya video tu. Bila saya terangkan macam ni, kamu akan double faham.
Sir, kalau tak shaded tapi letak jawapan, okey, sekarang ni saya tengok skema kan, dia nak tengok yang ini tau. Dia tengok yang ini. Dia nak tengok yang kamu lorekkan tu. Saya prefer kamu lorek lah. Supaya kamu tak careless. Kamu kena ingat sekarang ni kamu belajar dengan saya kan. Kalau dekat kelas nanti dah bersemuka, kamu ada kawan-kawan. Kalau buat latihan macam ni kan, dia boleh jawab tau. Sebab aura kawan-kawan tu kan, aura positif yang pandai-pandai tu, kamu boleh jawab. Honestly saya cakap. Tapi bila exam kamu duduk sorang-sorang, kamu tak amalkan macam mana saya buat ni. Kalau macam ni, saya suruh lorekkan kamu tak lorek, saya guarantee lah. Mesti ada mistake mesti ada mistake kamu buat. So saya prefer alright, siapa yang degil sangat tu, tak nak ikut apa yang saya buat, apa semua tu, nanti saya takut nanti waktu exam kamu careless. Itu saja. Okay, ni betul saya dah kena tapi memang betul pun bila kamu jawab seorang-seorang, suasana dia lain. Gabra dia apa semua waktu exam tu lain. Kalau buat dengan kawan-kawan, contohnya masa kamu buat Smart Pills tu kan, waktu Love and Care tu, boleh buat. Bila exam blank. Ataupun alamak lupalah apalah. Okay. Alright. Okay, yang lain ni rasa kamu boleh buat kot. Ini adalah contoh contoh untuk ni. Yang lain kamu buat dululah. Okay. Alright, kita tengok soalan nombor 11. Yang lain ni saya rasa kamu boleh buat kot. Nombor 9 lah. Kita bincang nombor 9. Ni lain sikit. Dia ada dua persamaan ni. Macam mana ni? Find the values of K for which of line ni meets the curve. Alright, so macam mana ni? Nak buat ni? Soalan nombor 9. Macam mana nak buat soalan nombor 9? Guys. Kalau salah shaded, hilang markah ke? Okey, kalau salah shaded, dia ini kawan-kamu Adam, Haikal ni ada tanya, kalau salah shaded, hilang markah. Okey, kalau salah shaded, automatically jawapan kamu pun akan salah. Contoh katakan kamu shaded macam ni, kan? Automatically jawapan akhir pun bukan macam ni kan? Mesti ada 2x besar daripada 11, x kurang daripada -5. Betul tak? Kan? Of course lah. Dia automatic terus salah. Dia macam kamu cakap lah. Auto salah. Salah shaded, auto salah. Jawapan akhir. Macam itulah lebih kurang. Okay. Okay, nombor 9 ni macam mana kita nak buat ni? Masukkan nilai Y. Okay. Masukkan nilai Y. So, Y kat sini adalah sama dengan nilai yang kalau kamu masukkan sini. Ini sort of macam simultaneous equation. Okay. Maksudnya akan ada dua line. Kawan-kawan cakap, maksudnya akan ada dua line graf lah nanti untuk soalan 9. Yes. Okay. Dua line. Okay. So sebenarnya kan untuk situasi ni lah. Untuk situasi ni lah kan. Siapa yang nak tahu sebenarnya graf yang x squared dengan y squared ni sebenarnya x squared dengan y squared ni sebenarnya adalah satu bulatan. Okey, dia menghasilkan satu bulatan macam ni. Lepas tu ada pula macam tu kan. Ada pula garisan. Ni y sama dengan kx minus 10. Ini graf untuk ni. Ini sebenarnya situasi dia. Right? Ini adalah situasi yang mana the question is all about. Okay, find the value of k which line line y equals to kx minus 10 meets the curve. The curve tu sebenarnya bulatan tu, persamaan bulatan tu sebenarnya. Kalau x squared plus y squared tu. Ya Putri, Inara, ingin pergi Sir, kalau macam ni apa discriminant roots dia?
diskriminan dia. Okay. Diskriminan kalau macam ni, find the value of K, ni apa semua, agak-agak apa tu? Kalau macam ni. Two different points lah. Okay. Two different points. Macam tu. Kan? Two different points. Macam tu diskriminan dia tetap sama. Diskriminan dia ada 3 je. Dia tak ada ke atas ke bawah. Dia lebih besar sama dengan kosong ataupun kurang daripada kosong. Macam tu je. Tetap sama. Right? Cuma pattern soalan dia ubah sikit. Okay. So kalau ada 2 line memang bulat bentuk. Bukan 2 line. Okay. Ni saya merujuk kepada persamaan ni. X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 equals to 10X. Okay. Okay, dia akan bentuk bulat lah. Tapi kat sini dia cakap curve kan. Alright. Saya merujuk kepada ni. Tapi sebenarnya kalau macam ni pun boleh juga. Okay. Untuk soalan lain lah. Soalan yang sama. Lepas tu macam ni kan. Boleh juga macam ni. Okay. Ini garis lurus. Y sama dengan KX minus 10. Ini untuk persamaan ni. Kamu anggap macam ni. Boleh juga. Tak ada masalah. Okay. Yang penting ada satu curve dan juga ada satu straight line. So kamu ganti je lah X kuasa 2 tambah KX minus 10 equals to 10X. Okay, tadi kalau kamu tengok ini ada 2 unknown. Campur dengan garis lurus ni ada KX, YKX. Ada 3 unknown. Ada 3 unknown. Tapi bila when you substitute Y into ni, bila kamu substitute Y ni ke dalam Y ni. Okay. Sekarang ada berapa unknown? Ada 2. So kalau 2 tu bolehlah kita gunakan ni. Alright. So kamu selesaikanlah. Sampai dapat kuadratik. Ini ada kuasa 2. Hati-hati kat situ. Okay. Yang ini kompleks sikit. Okay. Kita bincang boleh? Boleh tak? Boleh sir. Oi, dah 10 Boleh, buku boleh. dah. Mangai. Ini last question ke? Last question boleh? Boleh sir, boleh. Lepas tu baru masuk quadratic function. Lepas tu kita sambung besok malam. Boleh. Kita sambung esok malam kelas lagi boleh Sebab kalau boleh saya nak habiskan ni function tak masuk. Boleh. Ya Allah, banyak lagi Boleh, ni. boleh. Banyak lagi lah Bib. Oi. Boleh. Boleh Okey. Boleh. Lepas tu bagi ujian nangis. Alright. Saya dah tak nak nyanyi lagi dah. Okay. Okay, so kalau kat sini kita kena kembangkanlah X kuasa 2 tambah, okay, ego kamu punya kepandaian tidak jatuh kalau kamu buat macam saya ni. Jangan nak bayang-bayangkan dalam kepala otak. Okay, lepas tu tak nak buat anak panah macam ni. Ego kamu tak jatuh, don't worry. So, K kuasa 2 X squared minus 10kx. Ui, ni panjang ni jangan kerja ni. Minus 10kx plus 100. Okay. So ini dia punya ni. Okay, plus 500. Lepas tu sama dengan 10x. So kita selesaikan. Okay. KX tolak 10 kan? Ni KX tolak 10 kan? Segaya susun juga.
Yang 10x tu. Ha? Tak payah 10x tu? Kenapa tak payah susun? X equal to 10x kan? Tak payah bawa ke sana. Tak payah bawa ke kiri. Nanti dulu. Boleh. Lepas ni memang boleh bawa ke kiri. Memang bawa ke kiri. Okay, saya nak selesaikan yang merah ni dulu. So, x squared plus kx kuasa 2 tolak 20kx tolak, ni kita bawa 10 kan. So, 10x tambah 100 sama dengan kosong. Boleh? Putri kan tanya tadi kan? Okay? Alright. Okay, so ada dua benda yang sama kat sini yang kamu boleh nampak. Ini sama. Right? Ini pun ada yang sama. Dua benda yang sama. So, kita factorize. Yang ini kita factorize. Ini mungkin kamu tak nampak kot. Kalau saya macam ni, kamu mungkin tak nampak. Jadi, kuasa 2, X kuasa 2. Okay, so kita factorize X kuasa 2 dapat 1 tambah K. And then minus. Yang kedua ni kita factorize minus di depan. Ke nak tambah? Minus lah. Minus kat depan. Ataupun kamu nak minus ke tambah kat depan? Sebab kita kena buat kurungan ni. Untuk X. Sebab ini X ni kita kena kita kena factorize. Ni X. Kita factorize. Okay. So X yang situ kita factorize dapat sini. And then right, ini tambah 100 plus 100 equals to 0. Okay, so yang kedua ni yang kita nak factorize yang ini ni. Alright, sebabkan kita letak negatif kat depan. Negatif ni kat depan. Alright, so dalam ni jadi positif lah. 20K tolak 10. Macam tu. Alright. Dia sama dengan kosong kan? So kat sini because of two different dia cakap made at the curve tu, two different tu. So dia find the value of K. Find the value of K which line Y meets the curve. Meet the curve. Allahu Akbar. Meets the curve. Meet the curve. Find the value of K. Values of K for which line meet the curve. Sekejap saya tengok kejap. Ni kalau ini does not meet. Okay. Ada pembetulan untuk diskriminan. Alright. Pembetulan dia apa? Ayat dia dekat sini meets the curve. Okay. So saya rasa bukannya X tu bukan macam ni bukan macam ni. Bukan silang pada dua titik. Okay. So X tu adalah dia macam ni. Meets the curve. Saya rasalah dia macam tu lah. So dia pada satu titik. Sebab dia meet the curve. Meets the curve. Okay. Lepas tu lagi satu the value find the value. Meet the curve. Lebih besar. Find the value of K. Okay. So diskriminan dia sama dengan kosong lah. Okay. B squared minus 4AC sama dengan kosong. Right. So B dia A sama dengan 1 tambah K. B sama dengan negatif. Bracket 20K minus 10.
and C sama dengan 100. So negatif ni pun diambil Negatif ni pun diambil. And then kita masukkan negatif 20 bracket 20k minus 10 kuasa 2. Okay. Minus 4a dia 1 tambah k and times 100 sama dengan kosong. Okay. K ni kamu kena factorize nanti dapatkan kuadratik lagi sekali. Okay, so saya kamu ni dulu. Kamu try dulu. Okay, kalau rajin kamu snap gambar and then letak dalam group. Yang lain tu boleh semak. Besok siapa yang tu kita bincangkan yang itu. K tolak 10 kuasa 2. K tolak 10 kuasa 2. Mana K tolak 10 kuasa 2? K tolak 10 kuasa 2. Mana orang cakap ni? K tolak... Saya sebab tengok tadi. Saya Betul. kan yang KX tolak 10 tu kan. Yang Y kena substitute kan. So ingatkan X tu dia punya, bukan dia punya apa. Oh, yang tadi tu Oh. Alright. Okay. So, saya nak kamu selesaikan ni. Okay, macam mana? Ini akan jadi 20 K tolak 10 kuasa 2 tolak 400 darab 1 tambah K sama dengan kosong. Okay. Lepas tu kamu selesaikanlah. Right? Try selesaikan. Cuba selesaikan. Cuba selesaikan sampai dapat nilai K tu berapa. Sir, Ya. nilai B tu salah. Dia 20k tambah 10, bukan 20k tolak 10. Yes. Tambah 10. Ni tambah 10. So ini tambah 10. Tu kalau factorize tu kena hati-hati tu. Kalau factorize tu kena hati-hati. Okay, thank you. Okay. Tambah 10. So kalau factorize tu kena hati-hati. So, kalau salah tu jawapan akhir pun salah. Okay. So saya tahu kamu tengok apa ni, kamu tengok ni dah. Kamu tengok ni pun dah pening kan? Alright, dah pening. Saya pun pening. Banyak sangat error malam ni. Okay. And thanks to you sebab correct me. Alright, don't worry Alright, sometimes saya pun kadang-kadang pun miong juga Okay. Okay, so I think that's all for now. Kita sambung besok. Apa ni?